Hai, Assalamualaikum. Okey, bertemu kita di channel Tazah Faiz. Okey, pada kali ini kita akan belajar tajuk Pendidikan Islam tahun 5. Okey, sekiranya anak-anak ada buku pendidikan Islam sekali, boleh bawa bersama di hadapan. Okey, buku teks pendidikan Islam kita akan belajar hari ini tajuk bidang ibadah dan tajuknya adalah Tayammum. Okey, boleh buka muka surat 102. Okey, apa yang objektif pengajaran kita pada hari ini? Okey, pertama, awak dapat menerangkan pengertian tayamum dengan betul. Okey, kedua, dapat menerangkan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Dan ketiga, menjelaskan rukun dan sunat tayamum dengan tepat. Okey, selalunya kalau orang sebut tayamum ni, apa yang awak terfikir? Okey, akan fikir tayamum ni ada kaitan dengan kemarau. Okey, kemarau tu maksudnya tak ada air, dah lama tak hujan. Okey, tanah kering. Okey, tengok macam gambar ni, tanah ni kering, tak ada air langsung. Okey, ataupun ada air tetapi mungkin bekalan air terputus. Okey, buka paip tak keluar air. Ataupun ada sakit ataupun penyakit yang tak boleh terkena dengan air. Okey, sekarang kita terus masuk pada pengertian tayamum. Okey, apa maksud tayamum ni? Okey, tengok ya. Tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, sekali-sekali, apa maksud tayamum? Tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, kita tengok apa dalil nakli untuk tayamum. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6, iaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Maksudnya, sedangkan kamu tidak mendapat air untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang bersih. Okey, dalil ini adalah terkandung dalam surah Al-Maidah ayat 6. Okey anak-anak, sekarang kita tengok apakah sebab yang mengharuskan untuk bertayamum. Okey, ada 5 sebab. Okey, yang pertama, tiada air setelah berusaha mencari. Contohnya, bekalan air dah terputus. Okey, buka paip tak keluar air. Okey, jadi awak dah pergi cari ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, tapi tetap tak ada air. Dah puas cari ni, tapi nak solat dah. Jadi, bila tak ada air macam tu, awak diharuskan untuk bertayamum. Okey, yang kedua, ada air tetapi hanya mencukupi untuk keperluan diri dan ternakan. Okey, ada air. Tapi ada sikit je tinggal air. Tinggal sikit ni je. Okey, bila tinggal sikit ni, awak nak minum. Kalau awak ambil air wuduk, awak tak dapat nak minum. Okey, kalau awak tak dapat minum dalam satu jangka masa yang panjang, okey, tubuh badan awak akan kekeringan air. Jadi bahayalah untuk awak. Okey, awak boleh jatuh sakit. Okey, jadi air ni ada sikit tapi tak cukup. Okey, tak cukup ataupun ada haiwan ternakan. Air tu hanya untuk haiwan ternakan saja yang cukup. Awak tak boleh nak guna untuk ambil air wuduk pun tak boleh. Jadi, awak diharuskan untuk bertayamum.
Okey, yang ketiga, okey, jarak tempat air terlalu jauh. Okey, air tu tak ada kat tempat awak, ada kat tempat lain tapi sangat jauh. Okey, awak nak pergi kalau dengan berjalan kaki, okey, sangat jauh, awak tak mampu. Okey, ataupun nak naik ada kenderaan pun tapi tempat tu tak logik. Okey, terlalu jauh. Kalau awak pergi nak cari air juga mungkin akan makan masa berjam-jam. Okey, dan waktu solat pun akan habis. Jadi awak diharuskan untuk bertayamum. Okey, yang keempat pula, terhalang daripada menggunakan air. Maksudnya, air tu ada tapi awak tak boleh guna untuk berwuduk. Okey, sebab apa? Contohnya, awak sakit ataupun ada penyakit yang tak boleh kena air ataupun ada musuh berdekatan dengan air tu. Okey, contohlah tengok gambar ni macam kaki awak tengah berbalut, awak patah kaki, awak tak boleh nak bergerak pun, nak berjalan pun tak boleh, nak turun katil pun tak boleh. Jadi, awak diharuskan untuk bertayamum. Okey, yang kelima adalah cuaca yang terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Okey, maksudnya awak mungkin pergi ke luar negara, okey, di negara-negara yang ada iklim sejuk, okey, yang ada salji dan waktu tu nak ambil air wuduk pun, nak buka rasa air tu pun terlampau sejuk. Okey, jadi boleh menyebabkan kesejukan yang melampau pada awak. Okey, jadi awak diharuskan untuk bertayamum. Okey, sekarang kita tengok apa dia rukun tayamum. Okey, rukun tayamum ada 4. Okey, rukun tayamum ada 4. Kita tengok satu-satu. Yang pertama ialah niat. Okey, apa-apa benda pun kita kena niatkan. Okey, jadi tayamum pun ada niatnya juga, macam mana wuduk pun ada niat juga. Okey, apa niat tayamum? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Saya baca lagi sekali. Nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okay, pertama niat. Kedua, apa dia kedua? Kedua, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Okey, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Pertama niat, kedua sapu debu tanah ke muka. Okey, kita tengok yang ketiga, apa dia? Menyapu debu tanah yang suci pada kedua belah tangan hingga ke siku. Okey, menyapu debu tanah yang suci pada kedua belah tangan hingga ke siku. Macam awak ambil air wuduk tu. Okey, dan yang keempat ialah tertib. Tertib ni apa? Tertib ni maksudnya ikut turutan daripada nombor 1, 2, 3, 4. Okey, ikut turutan. Awak tak ada buat ikut suka hati awak je. Okey, maksud tertib ni kita kena ikut turutan daripada niat, kemudian sapu muka, kemudian sapu kedua tangan, dan tertib. Okey. Okey, perkara-perkara sunat dalam bertayamum. Okey, maksudnya kalau nak buat boleh, bagus, dapat pahala. Kalau tak buat pun tak apa. Okey, tidak dikira berdosa. Okey, pertama membaca basmalah. Basmalah ialah Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Kelima, mendahulukan anggota kanan. Keenam, menghadap kiblat. Dan yang ketujuh, membaca doa wuduk selepas bertayamum. Itu adalah perkara-perkara sunat dalam bertayamum. Okey, yang terakhir kita akan belajar tentang tata cara untuk tayamum. Okay. Pertama, awak tengok gambar ya.
Tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci. Kedua, nipiskan debu pada kedua-dua tangan. 3. Sapukan debu suci ke muka sambil berniat. 4. Ulangi tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci tadi dan nipiskannya semula. Macam ni nipiskan. Kelima, sapukan debu yang suci pada tapak tangan kiri ke bahagian bawah tapak tangan kanan hingga ke siku. Dan yang keenam, ulangi sapukan debu yang suci tadi pada tapak tangan kanan pula ke bahagian bawah tapak tangan kiri hingga selesai. Itu adalah tata cara untuk bertayamum. Okey, sekian sahaja untuk kali ini. Tayamum part 1. Okey, sekiranya awak merasakan channel ini ataupun pengajaran ini bermanfaat untuk awak boleh tekan butang ataupun button subscribe untuk perkongsian selepas ini. Okey, bye. Assalamualaikum.